warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alisa binti Muhammad Nasir. Nombor matrik 057836. Bagi subjek pentadbiran awam, kumpulan telah memilih tajuk Kerajaan Tempatan. Saya akan membentangkan sedikit tentang latar belakang Kerajaan Tempatan. Kerajaan Tempatan merupakan kerajaan peringkat ketiga dalam hierarki pentadbiran kerajaan Malaysia. Ia berkuasa untuk mengenakan cukai yang terhad seperti cukai pintu, membina pembangunan dan sebagainya. Selain itu, agensi kerajaan ini boleh menguatkuasakan undang-undang kecil kepada penduduk yang berada di dalam kawasan pentadbiran mereka. Kerajaan tempatan di semenanjung Malaysia merujuk kepada kerajaan di kawasan bandar, luar bandar atau gabungan kedua-duanya. Kawasan ini terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Lazimnya pegawai tertinggi di dalam kerajaan tempatan dipanggil sebagai Datuk Bandar bagi bandaraya, manakala yang di-Pertua Majlis atau Presiden adalah bagi kawasan perbandaran dan juga majlis-majlis daerah. Pada asasnya, penubuhan kerajaan tempatan bertujuan untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan bagi mengambil bahagian dalam pentadbiran kawasan mereka. Langkah ini bertujuan memastikan segala keputusan dapat dibuat dengan cepat dan selara. Kerajaan tempatan yang ditubuhkan pada permulaannya adalah bermodalkan sistem yang wujud di Britain. Sebelum kerja-kerja penyusunan semula dan penguatkuasaan Akta Kerajaan Tempatan 1976, terdapat 6 jenis berkuasa tempatan (PBT) yang keseluruhannya berjumlah 418 buah. Antara jenis-jenisnya ialah seperti Dewan Bandaraya, Majlis Bandaran, Majlis Tempatan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Afifah Amani binti Muhammad Khairi, nombor matrik 058457. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hierarki kerajaan tempatan. Sebelum kerja-kerja penyusunan semula dan penguasaan Akta Kerajaan Tempatan 1976, terdapat 6 jenis pihak berkuasa tempatan PBT yang keseluruhannya berjumlah 418 buah. Antaranya ialah Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran, Majlis Bandaran, Lembaga Bandaran, Majlis Daerah Luar Bandar dan juga Majlis Tempatan. Hasil penerapan Akta 171 itu, secara hakikinya wujud hanya 2 jenis kerajaan tempatan, iaitu untuk kawasan bandar, Majlis Perbandaran dan juga kawasan desa, Majlis Daerah. Tetapi Akta 171 itu membenarkan pembentukan kerajaan tempatan bertaraf bandaraya. Status ini dianugerahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan perkenan Majlis Raja-Raja. Selain yang dinyatakan di Akta 171, beberapa badan khas telah ditubuhkan dengan peranan sebuah PBT. Badan-badan ini ditubuhkan sama ada melalui Akta Parlimen maupun enakmen dan ordinan negeri. Hari ini wujud 4 jenis kerajaan tempatan di negara ini yang disusun mengikut hierarki seperti berikut. Yang pertama adalah bandaraya, dikenali sebagai Dewan Bandaraya atau Majlis Bandaraya. Yang kedua, bandar, dikenali sebagai Majlis Perbandaran. Yang ketiga, luar bandar, dikenali sebagai Majlis Daerah. Dan yang keempat, kawasan khas, dikenali sebagai Perbadanan atau pihak berkuasa tempatan. Nur Afika binti Muhammad, nombor matrik 057904, akan menyatakan ciri dan fungsi Dewan dan Majlis Perbandaran. Ciri Dewan Bandaraya yang dinaik taraf kepada bandar setelah memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama, penduduk tidak kurang 500,000 orang. Kedua, hasil tahunan PBT pihak berkuasa tempatan hendaklah melebihi 100 juta. Yang ketiga, contoh Dewan Bandaraya di Malaysia adalah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang diwartakan pada 1 Februari 1972. Antara fungsi Dewan Bandaraya adalah perkhidmatan pembersihan prasarana dalam pengangkutan awam, selenggara sistem perparitan dan sungai, merancang pembangunan bandar, penempatan semula setinggan, mengurus hal ehwal penjaja, mengeluar dan mengawal lesen perniagaan, mengurus kemudahan seperti stadium, kompleks sukan, surau dan sebagainya. Yang kedua adalah ciri Majlis Perbandaran. Cirinya tersebut adalah penduduk dan hasil yang melebihi majlis daerah. Kriterianya adalah jumlah penduduk yang melebihi 150,000 orang dan hasil tahunan melebihi 20 juta. Contoh majlis perbandaran yang terdapat di negara kita adalah Majlis Perbandaran Muar yang terletak di negeri Johor. Antara fungsi majlis perbandaran
dalam mengawal aktiviti pentadbiran sejajar dengan undang-undang, menyediakan kemudahan perniagaan, mengendara kemudahan infrastruktur, mengurus sumber kewangan dengan cekap, Badan Kawalan dalam mematuhi peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Nabila binti Mak Sahab, nombor matrik 057891. Saya ingin menerangkan tentang bidang kuasa kerajaan tempatan. Berdasarkan Akta Kerajaan tahun 1976, iaitu semua penguasa tempatan yang disusun semula hanya memegang jawatan yang tertentu sahaja. Kuasa yang utama adalah kuasa untuk mengadakan undang-undang kecil. Yang kedua, kuasa mengutip cukai, kadar sewa dan lain-lain. Yang ketiga adalah kuasa untuk mengadakan kumpulan wang pihak berkuasa tempatan yang tertentu dalam kawalan pihak itu sendiri. Kerajaan Tempatan Malaysia dikawal oleh Kajian Tempatan melalui Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan, serta Kerajaan Negeri melalui Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pegawai tertinggi di sesebuah kerajaan tempatan di Malaysia adalah bergantung kepada status kerajaan tempatan itu sendiri. Contohnya, di Bandaraya, dirilah pegawai tertinggi bagi sesebuah majlis perbandaran ataupun majlis daerah, beliau dipanggil Yang di-Pertua. Manakala bagi sesebuah kawasan luar bandar yang kurang membangun, pegawai daerah juga dipilih untuk memegang jawatan pegawai tertinggi yang mana mewakili kerajaan negeri bagi seluruh daerah itu, dan beliau juga tidak boleh terlibat secara langsung dengan perjalanan sesebuah kerajaan tempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Basila binti Sidik, nombor matrik 057727. Saya daripada Diploma Pentadbiran Islam. Hari ini saya akan menerangkan tentang ciri dan fungsi majlis daerah. Okey. Yang pertama ialah ciri majlis daerah. Okey, majlis daerah ini ditubuhkan di bawah enakmen undang-undang biasa. Okey, mereka diketuai oleh Yang di-Pertua, iaitu pegawai daerah. Pegawai daerah ini akan dibantu oleh 8 hingga 12 orang ahli majlis. Ahli majlis daerah lah. Okey. Kebiasaannya tempoh perkhidmatan ahli majlis daerah adalah 1 tahun. Okey. Kenapa pihak berkuasa ini digelarkan sebagai majlis daerah? Hal ini kerana bilangan penduduk mereka adalah tidak melebihi 100 orang dan sumber pendapatan mereka secara tahunan adalah kurang daripada 5 juta. Okey, yang kedua ialah fungsi majlis daerah. Okey, fungsi mereka adalah terbahagi kepada 11 bahagian. Okey, bahagian yang pertama ialah perkhidmatan perbandaran. Okey, mereka membantu dalam keadaan membersihkan bandar, memungut sampah, membersihkan parit dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah pembangunan dan perumahan. Okey, pihak majlis daerah akan merancang pembangunan dan menyelaras segala infrastruktur dan fasiliti di kawasan daerah mereka. Okey, yang ketiga ialah penguatkuasaan undang-undang majlis dan kepentingan majlis. Okey, pihak majlis daerah mestilah menyelaraskan segala undang-undang kecil dengan ordinan kerajaan tempatan dan ordinan pelesenan dan ordinan hiburan awam. Okey, mereka mestilah menerima dan menyiasat serta mengambil tindakan di setiap aduan yang diberikan di setiap daerah. Bahagian yang keempat ialah bahagian perlesenan. Pihak majlis daerah perlu memproses dan menerima semua jenis lesen, termasuklah lesen premis. Okey, mereka perlu menyemak permohonan baru dan membuat kawalan terhadap syarat-syarat perlesenan bersama dengan bahagian penguatkuasaan majlis. Okey, yang kelima ialah pengurusan kewangan. Okey, di setiap majlis daerah perlu menyediakan anggaran tahunan dan membuat rancangan kewangan serta melaksanakan pengurusan kewangan berdasarkan ordinan kerajaan tempatan. Okey, majlis daerah juga perlu membuat pengutipan hasil di setiap majlis dan memikirkan kaedah pembayarannya.
Okey, seterusnya yang keenam ialah penilaian harta dan percukaian. Majlis daerah seharusnya membuat penilaian dan mengemaskini data-data berkaitan dengan harta-harta majlis dan melaksanakan percukaian, penyukatan dan mengemaskini data-data pemilik dan pembayar cukai di kawasan perkadaran bandar. Okay. Fungsi majlis daerah yang ketujuh ialah program pembasmian kemiskinan. Okey, pihak majlis daerah perlu menguruskan peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan negeri maupun persekutuan seperti Kementerian Kesejahteraan Bandar dan wilayah persekutuan untuk tujuan pembasmian kemiskinan yang disasarkan kepada golongan miskin. Okey, yang fungsi majlis daerah yang ke-8 pula ialah pentadbiran dan sumber manusia. Okey, ahli majlis daerah perlu menguruskan urusan surat menyurat, penyimpanan rekod serta penyelenggaraan rekod pemfailan di setiap dewan majlis. Okey. Dan bagi pentadbiran dan sumber manusia, ianya membantu dalam pengurusan sumber manusia dan kebersihan serta kawalan keselamatan bangunan majlis. Okay. Seterusnya ialah kesihatan persekitaran. Pihak berkuasa hendaklah membuat pengawalan terhadap tahap kebersihan persekitaran di seluruh kawasan perkadaran bandar, termasuklah pematuhan kesihatan dan kebersihan di premis-premis makanan dan kawalan anjing liar serta memeriksa dan mengambil tindakan terhadap setiap aduan yang berkaitan kesihatan. Seterusnya ialah kecantikan dan keceriaan bandar. Okay, pihak majlis daerah boleh merancang keceriaan dan kecantikan bandar di kawasan lapang di bawah bidang kuasa majlis agar kawasan bandar lebih ceria dan menarik untuk menarik minat pelancong untuk datang ke daerah tersebut. Okay? Dan yang terakhir ialah kemudahan teknologi maklumat. Okay. Pihak majlis daerah perlu berusaha memantapkan perancangan ICT bagi memastikan pelaksanaan selaras dengan visi kerajaan, iaitu bagi menghasilkan perkhidmatan awam yang lebih cekap dan berkualiti agar rakyat lebih selesa dan mampu hidup dengan keadaan harmoni. Terutamanya pada pandemik COVID-19 ini, yang mana penduduk di dalam dan di luar bandar perlu mendapatkan perkhidmatan internet sebaiknya untuk menjalani kehidupan.